Selalu Selalu kalau aku lepak 2-3 orang kat sini lah. Ni. Tempat lepak. Dulu LRT ni tak ada. LRT MRT. MRT KTM tepi atas. KTM tepi atas Tepi atas. Aku tak pasal ni. Apa tu? Aku pernah makan sini dulu. Kau pernah makan sini tu? Bila aku masuk junction tadi, Ha. berpasan. Oh, pernah makan saya gelak Samuri. Legend tu, legend. Sate Haji Samuri tu. So, apa yang kita bakal buat malam ni? Kau dah ready? Walker special InsyaAllah. kan? Sebab kau pun tahu jalan rumah aku macam mana. Oh, gelap. Kan nak naik atas tu. Tak tahu sama ada lampu ke tak ya. Tak tahu. Tak tahu sama ada masih ada lampu ke tak. Harap ada lah, dah pembangunan MRT dah ada bagai kan. Takkan tak ada lampu lagi. Sebab the last time kau ingat memang cuak lah. Oh, memang takut lah kan. Situ berapa kali lah dah terkena. Rider semua tak nak naik kot. Oh ni lah jalan ni Jalan ni lah. Jalan ni lah. Rider semua tak nak naik. Yang dulu, yang kakak aku nampak tu, macam tu lah, gila. Macam tu? Macam tu. Kat atas atap. Macam mana? Macam tu lah. Warna hijau, Mat. Hijau warna lah? hijau, tak warna hijau. Kat atas atap tu, nampak macam tu lah. Seorang ke 2 orang? Seorang. Nasib baik seorang. Ui, tapi biru juga lah muka. Tu yang menangis tu. Rumah ni memang keras. Rumah ni dulu memang keras. Aku tak tahu apa hal. Lepas tu rumah ni yang apa, kakak kau tengah study yang kaki dekat balcony tu? Kaki kat begini. Sini ya. Angker. Dia tergantung macam tu kaki. Hui, mau tak cabut orang. Yang aku jam kenapa kita awal sangat sampai sini. Aku baca jam. Sekarang baru pukul 9. Aduh, lapar pun lapar, Mat. Apa bergeram ni padu juga Kan? Tapi aku pelik lah, apa lah. Bandar Kajang memang malam dah tak hidup lah. Dulu hidup tau. Ataupun dia memang nak kita sampai awal. Boleh jadi ya, Kan? boleh jadi ya. Dia nak kita spend masa lebih kat sini, aku rasa. Ya. Tapi burger Ramli pun sedap kan, eh? Beratur bai tadi, kau nampak? Seram juga Seram tu. Seram perut bai. Kan? Nak puasa, nak puasa. Oh, nak puasa, betul lah. Betul lah. What up guys, Assalamualaikum dan kembali lagi dalam Malam Puaka. Yes, sekarang aku berada dekat Kajang bersama siapa? Macam yang korang dah nampak tadi lah, Nas Winchester. Sama-sama Zul. Yes. Dan kenapa, malam ni kenapa Zah berada di luar? Puaka special, memang aku membawakan kelainan sikit. Dan juga yes, inilah tempat aku membesar guys. Jadi kenapa Nas Winchester ada? Sebab malam ni aku minta tolong dia. Aku tak berani nak buat seorang. Di atas permintaan geng Puaka semua, aku ajak Nas lah. So kita tanya sikit, member apa perasaan malam-malam nak explore kan? Tak adalah tempat seram sangat. Tapi apa perasaan Mat? Excited gila Mat. Memang aku boleh kata kali terakhir lah aku follow Zaf datang sini kan. Aku rasa dah berapa tahun kan, dekat 10 tahun kan. Sampai Angker Mat jalan dia. So maybe nanti korang akan lalu lah dekat jalan tu So kita excited and macam takut sikit ada kita penakut sebenarnya guys. Takut. So malam ni aku akan berkongsi dengan korang. Kita akan round-round sikit lah Kita akan pusing-pusing sikit kan. Kita akan pusing-pusing Bandar Kajang. Sambil tu aku akan berkongsikan satu kiriman daripada Kak Yana. Diceritakan kejadian ni berlaku di Kuching, Sarawak guys. Jadi kalau korang dah bersedia Puaka special guys, don't miss out. Enjoy. Aku harap korang terhibur dan yes, doakan aku dan Nas, InsyaAllah semuanya okey malam ni. So let's go. Aku dah ready. Dah ready brother? Mesti ready. Alright. Kajang pun dah cun. Let's go guys. Malam Puaka. Assalamualaikum dan selamat datang ke Puaka Special guys.
Macam korang nampak sekarang ni aku dengan NAS Winchester. Yes. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.28 dan kita orang berada di Bandar Kajang, guys. Dan pada malam ni aku nak kongsikan dengan korang satu kisah yang terjadi kepada Kak Lina. Bukan Kak Lina, Kak Yana. Maafkan saya, kiriman daripada Kak Yana. Kejadian berlaku pada tahun 1980-an, sewaktu Kak Yana dan keluarga dia menetap di Kuching, Sarawak, guys. So dikatakan Kak Yana dengan husband dia ataupun lelaki dia, Irwan, yang bernama Irwan, mempunyai seorang cahaya mata, anak perempuan yang dikenali sebagai Lina. So anak dia ni lah nama Lina. Dan pada masa tu Lina berusia 13 tahun. Jadi Kak Yana dan keluarga dia tinggal di rumah taman. Rumah taman tu bermaksud rumah teres yang ada pengawal keselamatan lah. Jadi kejadian yang berlaku pada tahun 1980-an ni boleh dikatakan satu pengalaman yang agak menyeramkan apabila Kak Yana mengirimkan email ni dekat Zaf Channel. Jadi Kak Yana ni adalah seorang peniaga nasi lemak dan kuih muih. Tetapi bukan kedai, guys. Dia adalah buka kemah tepi jalan. Dan setiap pagi Kak Yana ni akan buat lah, dia akan buat nasi lemak dan kuih muih lah. Adalah 2-3 jenis kuih, seri muka, kadang-kadang cucur badak, apa yang sempat lah senang cerita. So setiap hari kuih tu tidaklah selalunya sama. Jadi itulah rutin Kak Yana, yang kadang ada masa anak dia Lina ni akan tolong lah, akan bangun pagi. Dan seperti yang korang tahu, untuk peniaga yang bisnes sendiri kan, yang buat kuih dan nasi lemak, waktu tidur tu kejap je lah. Memang kejap. Kadang-kadang paling awal pukul 3 pagi Kak Yana dah nak kena bangun untuk siapkan nasi lemak dan juga kuih. Ada masa tak sempat kuih, buat nasi lemak je. Jadi nasib baiklah dibantu oleh anak dia Lina ni. Ringanlah sikit beban tu. Dan Irwan kerja biasa je, kerja pegawai kerajaan, tapi bukanlah berpangkat tinggi. Pangkat dia biasa-biasa sahaja. Kehidupan dia orang okey lah. Sepanjang dia orang menetap kat sana, dah masuk hampir 6 tahun. Alhamdulillah, tidak pernah Kak Yana dan laki dia Irwan mengalami kejadian yang seram. Tetapi sampailah pada tahun 1983, okey, kejadian yang seram ni berlaku. Dikatakan pada masa tu ada satu pagi ni, Kak Yana ni pula dekat belakang rumah dia. Biasalah bila duduk rumah taman, dekat belakang rumah dia, dia adalah bercocok tanam, tapi bukanlah kebun yang besar. Kebun dia just dalam pasu je. Dia tanam pun kadang-kadang cili, apa yang boleh lah, sayur-sayuran yang boleh kan, just untuk orang cakap mengisi masa lapang lah. Jadi ada satu hari ni, dekat belakang rumah Kak Yana ni, dekat situ lah dia letak pasu-pasu dia. Dia letak tanaman dia semua. Setiap pagi kalau dia tak berniaga, dia akan siram lah dan tengok-tengok lah, betulkan tanah balik apa semua kan. Jadi sampailah satu pagi ni, sewaktu dia tengah buat macam tu, sebelah rumah Kak Yana ni memang tak ada orang. Dulunya ada jiran, tetapi jiran ni dah berpindah ke tempat lain, jadi rumah tu kosong. Dan selang satu lagi rumah tu dihuni oleh seorang aunty ataupun makcik, yang Kak Yana bagi tahu usia dia dalam 70 lebih macam tu lah, dah nak 80. Dan aunty ni berbangsa Cina. Dia memang tinggal seorang diri. Sekali-sekala je anak dia akan datang melawat macam tu lah. Dan
Kak Yana ni nak cakap kenal sangat tu taklah, sebabkan aunty yang bernama Aunty Margaret, dia tinggal ataupun dia berjiran selang 2 buah rumah yang macam aku cakap tadi lah. Jadi disebabkan macam tu, pernah lah beberapa kali Kak Yana ni apabila terserempak, dan Aunty Margaret ni pernah lah jadi pelanggan Kak Yana beli nasi lemak dia kadang-kadang kan. So adalah berborak, tetapi berborak pun tak adalah rapat, sekadar macam-macam tu je lah. Dan pagi tersebut, sebab tu Kak Yana ni tengah betulkan tanaman dia apa semua kan, siram pokok apa semua. Tiba-tiba dia nampak Aunty Margaret ni keluar dekat belakang rumah dengan bawa tong ni periuk nasi. Pada mulanya Yana ni okey lagi, tak adalah dia fikir apa kan. Tetapi dia nampak Aunty Margaret ni pergi ke longkang belakang rumah dan dia buang sisa nasi ataupun kerak nasi dekat belakang rumah. Dia just buang kerak nasi itu dekat dalam longkang macam tu je. Dan bukan sekadar kerak nasi, Aunty Margaret ni siap buang segala sisa makanan. Bukan dalam plastik, tetapi Kak Yana nampak Aunty Margaret ni bawa pinggan yang mempunyai sisa makanan, tulang, tak tahulah tulang apa kan, dan adalah sayur-sayuran yang dah basi, dan Aunty Margaret ni buang ke dalam longkang. Nak ditegur, Yana fikir biasalah orang tua. Dan lagi pula macam aku cakap, Kak Yana ni tak adalah rapat sangat dengan Aunty Margaret ni. Jadi dia abailah kan. Dia abaikan. Dan itu pun bagi dia kali pertama dia nampak Aunty Margaret ni buang sisa makanan. Tetapi beberapa hari berikutnya sama juga, Kak Yana ni masih lagi nampak Aunty Margaret ni masih lagi membuang sisa-sisa makanan yang berupa tulang, yang berupa, yalah macam aku cakap tadi lah, kerak nasi. Dia humban je dekat dalam longkang tu. Yes, Yana pernah lah juga berborak dengan anak dia, Lina. Yana ni tegurlah anak dia. Yana cakap, Lina, jangan tau nanti buang sisa makanan macam tu je tau. Yana kena fikir. Yana pula, aku tersalah guys. Okey, kita bersambung kejap lagi guys. So hi. Okey, sebelum aku sambung kisah Kak Yana, sekarang aku bersama macam biasa Nas Winchester guys. What's up guys? Alright. So seperti yang aku cakap tadi, sebelum ni macam yang korang tahu, aku dan Nas, okey, masuklah. Okey, aku dan Nas sekarang berada betul-betul berhadapan perkuburan Islam Sungai Kantan. Okey, rumah lama aku. Dan sekarang jam menunjukkan macam yang korang nampak, pukul 12.42. Jadi aku pernah cakap yang dulu aku pernah tinggal kat Kajang, dan seperti permintaan korang, aku tunaikan. Sekarang ni memang tak ada kereta kat sini, dan kalau korang nak tahu, dekat hujung sana lah yang aku cakap dulu, jalan yang beberapa kali aku ada ternampak sesuatu. Okey, aku tunjukkan kat korang. Tu. Jalan hujung tu. Dia gelap-gelap sikit. Memang tak nampak apa lah. Sekejap aku zoom. Kita akan pergi ke sana. Kita akan pergi ke sana. Okey, tak boleh zoom. Okey. Lens lain ke. So kita orang akan pergi dekat sana lah. Sambil tu aku akan sambung cerita Kak Yana. Yep. Let's go guys. Okey, kita sambung guys. Kisah Kak Yana. Jadi Kak Yana ni pernah tegur anak dia, si Lina yang berusia 13 tahun ni, apabila nampak, anak dia pun pernah ternampak Aunty Margaret ni buang sampah dekat longkang, sisa makanan semua tu. Jadi Yana ni cakaplah dekat Lina, nanti kalau boleh jangan buat macam tu tau. Sisa makanan tak elok buang merata. Dan Lina ni dengar cakap mak dia,
Tapi anak dia, si Lina ni mempersoalkan lah, kenapa Aunty Margaret buang sampah merata-rata? Itu membuatkan Yana ni terdiam dan tak tahu nak cakap macam mana. Jadi sampailah satu hari, time tu macam biasa untuk menyiapkan nasi lemak dan kuih muih. Kak Yana bangun dalam pukul 3.30 pagi. Dan pada masa ni dia tak kejutkan anak perempuan dia, si Lina ni. Jadi Lina ni masih lena dibuai mimpi lagi lah. So sorang-sorang lah Kak Yana menyiapkan nasi lemak. Dan pada hari tersebut sebabkan bangun agak lewat dan banyak benda yang tak ada, jadi kuih pun buat sikit je. So selesai sahaja siapkan nasi lemak apa semua, sebelum pergi berniaga, Kak Yana ni akan siram pokok-pokok dia, tanaman-tanaman dia, pokok cili, semua itulah. Tetapi yang lain dia, pada masa tu jam menunjukkan pukul 5 pagi. Keadaan masih lagi gelap dekat belakang rumah. Tiba-tiba di hujung telinga Kak Yana dengar seolah-olah ada suara perempuan menangis. Agak sayup-sayup jugalah. Pada awalnya Kak Yana terus je siram pokok, dia tak endahkan pun. Tetapi suara tu seakan-akan memanggil, ataupun aku boleh cakap seakan-akan mengganggu. Sebab dia makin lama makin kuat. Jadi Kak Yana ni pun cubalah mencari, tengok di kiri dan kanan. Pada masa yang sama otak dia fikirlah, sebabkan jiran tak ada dah. Dan kalau nak cakap suara ni datang daripada rumah Aunty Margaret duduk seorang. Dan Yana tahu suara ni bukanlah suara daripada Aunty Margaret, sebab Aunty Margaret ni mempunyai suara yang agak garau, tetapi suara ni halus je, macam perempuan muda. Jadi pada pagi tu, sebab An tak tahu daripada mana suara tu datang, Yana pun buat tak tahulah. Dia settle siram pokok apa semua, dia terus je lah berniaga. Sampailah selang beberapa minggu, keadaan ataupun kejadian yang sama berlaku lagi. Dan kali ni kejadian ni berlaku bukan disaksikan oleh Yana seorang. Kali ni disaksikan oleh Yana dan juga anak dia, Lina. Jadi apabila macam tu, pada hari tu jam sama agak menunjukkan 5 lebih, 5 suku macam tu. Sebabkan kejadian pertama tu dah agak menyeramkan, jadi Kak Yana ni agak ajaklah anak dia, Lina ni teman. So dalam ngantuk-ngantuk, Lina just duduk dekat muka pintu je lah. Duduk kat pintu belakang rumah tu, duduk. Sambil tu Kak Yana ni siramlah pokok, nak settle kan. Dan dia dengar lagi suara perempuan menangis. Mama, Mama. Lina panggil nama mak dia. Mama. Sebelum Lina sempat menghabiskan ayat, terus Kak Yana, "Shh, Lina, masuk rumah. Pergi masuk rumah. Siap-siap. Kang nanti nak berniaga. Kang lambat. Pergi siap dulu."
Jadi Lina ni pun tak membantah lah cakap mak dia. Lina ni pun masuk ke dalam rumah, bersiap-siap. Jadi Kak Yana bersorangan dekat belakang rumah time tu, sorang-sorang. Dan suara tu masih dengar lagi, Kak Yana masih dengar lagi. Cumanya alangkah terkejutnya Kak Yana apabila dia memandang ke arah rumah Aunty Margaret. Kak Yana nampak ada satu susuk tubuh seorang perempuan berbaju putih, berambut panjang sangat, ikal mayang bak kata Kak Yana, duduk betul-betul dekat belakang pintu rumah Aunty Margaret. Dan apabila Kak Yana menghayati suara tu, betul, suara tu adalah dari susuk tubuh perempuan yang Kak Yana nampak sedang teresak-esak menangis. Sebelum sempat susuk tubuh ataupun perempuan tu menoleh ke arah Kak Yana, Kak Yana terus dengan lajunya berlari masuk terus ke dalam rumah. Marah pula, maafkan saya. Itu saya yang gelak, bukan Kak Yana. Kita teruskan cerita. Jadi apabila Kak Yana masuk ke dalam rumah dengan keadaan muka yang teramat pucat, anak dia Lina ni yang tengah bersiap ni pelik tengok keadaan mak dia. Mama kenapa? Terus Kak Yana cakap, Lina, hari ni kita tak payah buka kemah. Hari ni Lina tolong Mama habiskan kuih je. Yana pula, salah lagi guys. Lina pergi depan rumah, habiskan kuih ni, Seri Muka dan juga cucur badak yang Mama buat ni, habiskan ni. Kita tak payah berniaga nasi lemak hari ni. Lina ni macam pelik. Tapi Mama, nasi lemak ni buat je lah, tak apa. Nasi lemak ni Mama nak sedekah dekat jiran-jiran. Kita pun lama dah tak kasih jiran-jiran makan. Dah, pergi berniaga. Mama rasa tak sedap badan ni, cakap Kak Yana dekat anak dia Lina yang berusia 13 tahun ni. Sejak kejadian tu, Kak Yana ni badan dia macam nak demam. Selama seminggu jugalah badan dia rasa tak sedap. Jadi Kak Yana tidak memberitahu lelaki ataupun suami dia, Abang Erwan ni. Dia diamkan lagi. Pernah Abang Erwan ni tanya Kak Yana ni, awak okey tak? Sebabkan kadang-kadang Erwan ni jarang ada kat rumah. Biasalah, busy kan, nak sara duit keluarga, jawatan bukan tinggi sangat, whatnot. Okey. Jadi apabila macam tu, Yana ni tak naklah tambah beban ataupun tambahkan kerisauan dekat laki dia si Erwan ni. Yana ni cakap semuanya okey, semuanya tak ada apa bang, semuanya okey. Sampailah ke kemuncak apabila pada satu pagi ni, Kak Yana ingat lagi hari tu hari Jumaat. Time tu dia tak berniaga. Dia bersama anak dia tengah kemas halaman belakang rumah. Sebabkan ada 2-3 pasu yang pecah. Kata Kak Yana, anjing dengan kucing bergaduh hari tu dekat belakang rumah. Jadi adalah beberapa pasu tanaman Kak Yana ni pecah. Jadi Kak Yana dengan anak dia Lina ni bersih lah kan pada hari tu. Dan jam menunjukkan pukul 6 pagi macam tu, dia bersihkan kan. Disebabkan dah jadi kebiasaan kan, dia orang bangun pagi, dia diorang bersihkan.
Tengah bersih-bersih, tiba-tiba anak dia Lina ni panggil, Mama, Mama, apa tu? Sambil menunjuk ke arah longkang yang berada di belakang rumah Aunty Margaret yang berbangsa Cina ni tadi. Jadi apabila dah ditegur oleh anak dia macam tu, Kak Yana ni pun pandang. Dan alangkah terkejutnya, Kak Yana dan juga anak dia Lina ni, apabila apa yang dinampak oleh Lina dekat dalam longkang, rupa-rupanya adalah susuk tubuh perempuan yang sama, yang berpakaian putih, yang berambut panjang, yang pernah Kak Yana nampak berada di dalam longkang tu, seolah-olah sedang melahap ataupun makan sisa makanan yang dibuang oleh Aunty Margaret ni tadi. Delicious. Dengan rakus. Tiba-tiba mulut Kak Yana, tiba-tiba je terkeluar, Allahu Akbar. Dia suruh Lina, dia pegang tangan Lina ni, tarik Lina masuk ke dalam rumah, guys. Dan pada malam tu, disebabkan dah banyak kali terkena dan dah tak boleh tahan dah dengan perangai watnat Aunty Margaret ni, Kak Yana menceritakan dekat laki dia apa yang berlaku. So disebabkan macam tu, Abang Irwan ni pada hari Sabtu tu, keesokan harinya, dia pun pergilah ke rumah Aunty Margaret ni. Dan Irwan, yalah, bila kita bercakap dengan orang tua ataupun orang yang berumur ni, kita kena menjaga adab lah. Lagi lagi pula, susah untuk Abang Irwan ni fahamkan situasi yang dialami oleh anak dan isteri dia dekat Aunty Margaret ni. Sebab yalah, pegangan agama yang lain, bangsa lain. Jadi Abang Irwan ni terang lah kan, yang disebabkan Aunty Margaret yang suka membuang sisa makanan ke dalam longkang, gangguan ataupun benda tu sudah mula mengganggu anak bini dia. Jadi apabila macam tu, beberapa kali lah Abang Irwan ni cuba terangkan dekat Aunty Margaret ni, itu ini. Aunty Margaret ni macam faham tak faham je, harai betul. Jadi disebabkan tu, akhirnya Aunty Margaret ni buka mulut. Dan apa yang dijelaskan oleh Aunty Margaret ni amat mengejutkan Irwan. Sebab apa? Sebab Aunty Margaret ni cakap, boy, suka hati dia je panggil Irwan ni dengan panggilan boy. Agaknya dah rapat. Boy, Aunty bukan suka-suka tau mau buang itu sisa makanan dalam longkang. Tapi sebenarnya itu perempuan suka duduk dekat dalam bilik Aunty, ganggu Aunty tidur. Terkejutlah Abang Irwan. Rupanya makhluk ataupun lembaga yang bini dia nampak, yang Yana ni nampak, menurut Aunty Margaret, dah lama dah ganggu dia dekat dalam rumah tu. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang benda ni time Aunty Margaret tidur, dia tidur sebelah. Jadi niat Aunty Margaret, dia cakap, saya buang itu kerak nasi dengan sisa makanan sebab
Saya mau itu benda, itu perempuan duduk luar rumah. Saya tak nak mau. Saya tak nak dia masuk rumah saya. Walau. Baju pagoda. Tiba-tiba nyanyi. Maafkan saya, tersambung. Jadi apabila dah diterangkan oleh Aunty Margaret macam tu, Abang Irwan ni terkejut. Tetapi Abang Irwan ni tegas dengan pendirian dia. Dia cakap, Aunty macam ni, nanti saya panggil saya punya kawan, dia ustaz, saya kasih bersih rumah Aunty. Dan Alhamdulillah Aunty Margaret ni bersetuju. Dan apabila Irwan panggil kawan dia, Ustaz Mustaqim, datang ke rumah, dan ternyata Aunty Margaret tidak membongak. Betul, Ustaz Irwan cakap memang rumah Aunty Margaret ni ada satu jin yang menyerupai Pontianak duduk dekat rumah Aunty Margaret ni. Dan punca jin tu suka duduk kerana atas dasar kebersihan sebenarnya. Tidak mahu menyinggung, Ustaz Mustaqim ni hanya bagi tahu kalau boleh jagalah kebersihan. Segala sisa makanan, tulang-tulang, tak kisahlah, sayur, nasi yang dah lama, buang dalam satu plastik, ikat kalau boleh. Dan kalau boleh, jangan biarkan semalaman. Habis je makan, terus masuk ke dalam tong sampah. Dan esoknya terus buang. Jangan simpan sampai dah busuk, sampai dah berulat. Kerana apabila macam tu, benda-benda ni memang suka sangat dekat sisa-sisa makanan ataupun benda-benda yang kotor ni. Dan selepas nasihat Ustaz Mustaqim ni dipakai ataupun diterima, Alhamdulillah, tiada lagi penampakan susuk tubuh wanita putih ataupun Pontianak ni tadi. Dan itulah pengalaman yang Yana ingin kongsikan kepada semua geng puaka pada malam ini dalam puaka special. Dan harap dapat memberi sedikit pengajaran kepada korang semua. Janganlah menjadi seorang yang pengotor, Wanat. Buanglah, lepas dah makan tu tolonglah buang, terutamanya tulang-tulang ayam, buang dekat tempat yang betul. Sebab apa? Sebab sisa makanan ni semua, inilah yang menarik jin-jin ataupun makhluk-makhluk ni suka untuk duduk dekat rumah yang kotor, kan. Jadi insya-Allah kita semua dapat mengambil pengajaran daripada kisah Kak Yana kita. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Yana kerana berkongsikan kisah pada malam ni. Jadi sepanjang aku bercerita, apa yang korang nampak sekarang ni adalah view ataupun orang cakap jalan-jalan dekat Bandar Kajang. So InsyaAllah aku akan terus, kalau korang suka, aku akan teruskan puaka special macam ni. Kita berjalan-jalan macam tu kan, ambil angin orang cakap. Dan aku harap korang terhibur dengan segala kisah Kak Yana yang aku sampaikan pada malam ni, guys. Macam sekarang ni, yang korang nampak di sebelah kanan ni adalah perkuburan Islam Sungai Kelantan. Sekarang jam dah menunjukkan, kalau korang nampak, pukul 1.11 pagi Dan aku dan Nas membawa korang jalan-jalan. Ini adalah macam aku cakap tadi, laluan lama. Kalau aku setiap kali lepas habis lepak, korang bayang pukul 1-2 pagi naik motor, inilah laluan yang aku jalan. Dan sampai sekarang memang lampu dia macam ni je. Memang daripada dulu agaknya. So aku harap korang dapatlah merasai pengalaman seram tu lah pada malam ni, InsyaAllah. Dalam puaka special aku bawakan untuk korang. Kita bersia-sia guys malam ni. Yes. Dan kalau jalan belakang ni akan tembus
ke Hospital Kajang. Dan aku dengar dekat belakang ni, betul-betul dekat belakang ni adalah rumah mayat. Orang cakap, tak tahulah kan. Tapi dalam puaka special ni, aku lagi sekali bersama Nas Winchester. Dan puaka special ni aku nak membawa kelainan lah. Sebabkan geng puaka ramai yang minta, Zaf, buatlah outdoor kan, bawalah kami berjalan-jalan ke tempat-tempat seram. Walaupun kadang aku tak faham ke. Aku ni sebenarnya bukanlah berani sangat kan, tapi kalau yalah, sekali-sekala boleh lah aku buat macam ni. Sekali-sekala kan, bila aku ada masa, InsyaAllah. Tetapi kalau manalah tahu kan, sambutan okey, korang suka, akan ada lagi puaka special. Maybe ke tempat lain pula, yang maybe lebih seram lagi daripada ni. Dan aku nak ucapkan thank you so much kepada yang dah subscribe ke Zaf channel. Yang mana belum subscribe, dipersilakan tekan button subscribe. Dan terima kasih juga kepada semua yang tidak skip iklan. Itu amat membantu untuk aku meneruskan lagi konten-konten, untuk aku cuba memberikan konten yang lebih baik daripada masa ke semasa. Dan jangan lupa share dan like video ni kalau korang suka. Kalau korang tak suka, tekan je button dislike tu. Tak apa, aku faham. Dan thank you so much kepada geng puaka yang setia bersama Zaf channel, yang banyak memberikan input ataupun banyak mengirimkan kisah-kisah seram, memberikan sokongan, pandangan macam mana untuk aku perbaiki lagi ataupun buat lebih baik setiap kali aku membuat konten-konten seram. Dan lagi sekali aku nak ingatkan, segala konten seram ataupun segala cerita yang aku sampaikan dalam Zaf channel, anggaplah sebagai satu hiburan. Lebihkan ambil pengajaran dan iktibar daripada setiap kisah yang dikongsikan. Jangan terlalu taksub kerana kita tidak mahu, kita terlalu takut dan terbawa-bawa pemikiran yang boleh membuatkan kita jauh daripada landasan yang benar, guys. So di sebelah kanan ni, seperti yang korang tahu, adalah Haji Samuri, yang famous, sate Kajang yang famous kan. Dan juga Stadium Kajang yang dulunya tertutup, sekarang dah open dah. Jadi Bandar Kajang ni adalah salah satu bandar lama lah, aku boleh cakap. Bangunan-bangunan dia pun bangunan lama kan. Dan di sinilah, guys, tempat aku membesar, orang cakap. Membesar, mengenal erti cinta. Tiba-tiba bukan erti cinta, guys, saja je. Jadi di sinilah tempat aku membesar, orang cakap kan. Kau ada rasa apa tadi? Kau perasan tak masa dekat kubur Islam tu, yang aku pandang tempat lain melilau-lilau? Kat situ pun aku rasa tak sedap lah. Padahal baru turun tu. Tu lah. Aku rasa malam ni pun boleh jadi sebab cerita kat ada. Biasa aku rasa borak pasal dia kan. Ya. Bila kita borak pasal dia ni, aku rasa kan benda ni memang tahu tau. Dan benda ni suka, aku rasa, kalau kita borak pasal dia. Yep. Kan? Tokon Cina kau nampak apa tadi? Oh, Memang boleh main high beam Okey. pula. ada perempuan duduk kat tengah-tengah pintu lah. Aduh. Ada perempuan tak? 2-3 kali lalu situ. Kau ada nampak apa-apa tak kat depan pintu? Oh, sama-sama. Tapi mesti ada benda macam tak manis lah. Dia macam nak kita pandang tempat tu lah.
Lalu mesti dah pandang. Ada weh. Ada. Dia duduk betul-betul berdiri dekat situ. Yang aku jam 2-3 kali kita lalu situ. 2-3 kali ada weh. Hei. Aduh weh. Bisyang mat, bisyang. Aduh weh. Wah, betul lah. Memang special. Nak puaka special. Special dapat.